Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak belajar menggunakan AutoCAD lagi lah. Okey, macam biasa buka AutoCAD. Okey, pertama sekali kita kena yang saya buat, saya check unit. Saya type unit, UNITS, saya tekan enter. Okey, akan keluar paparan ni, saya tukar kepada milimeter. Okey, milimeter. Kemudian saya klik OK saja. Okey, sekarang untuk apa yang kita akan belajar hari ni. Okey, ni ada satu lukisan lah. Satu lukisan isometri. Okey, jadi saya nak hasilkan satu lukisan ortografik daripada lukisan isometri ni. Okey, kalau kita ingat balik, lukisan ortografik ni sebenarnya ada 3 pandangan lah biasanya. Okey, yang pertama dia ada pandangan harapan. Okey, biasanya dekat sini. Okey, lepas tu ada pandangan atas. Okey, lepas tu ada pandangan sisi. Okey, kalau dalam lukisan ni, okey, ni pandangan harapan, maknanya mata kita akan lihat daripada sini lah. Kemudian ni pandangan atas, mata kita akan lihat daripada atas. Kemudian ni adalah pandangan sisi, mata kita akan melihat daripada sisi sebelah kanan. Okey, jadi dalam lukisan AutoCAD kita lepas ni, kita akan ada 3 pandangan lah. Jadi untuk itu saya nak mulakan melukis. Saya akan lukis pandangan harapan dulu lah. Okey, saya akan lukis pandangan harapan dahulu. Okey, semua unit dalam unit milimeter lah. Semua ukuran dalam unit milimeter. Okey, jadi untuk memulakan kerja melukis, saya akan cek dulu tetapan saya. Okey, yang pertama kita akan klik pada snap. Okey, snap ni kita klik kanan. Okey, kita tekan setting. Sama juga kalau kita guna AutoCAD yang baru pun. Okey, kita akan buat snap setting. Okey, kemudian saya akan ambil rectangular snap. Okey, memang ni adalah tetapan yang biasa. Bila kita on, dia akan ke sini lah. Jadi hanya pastikan dia berada pada rectangular snap lah, jangan pada isometrik. Kalau isometrik ni sebenarnya untuk kita lukis lukisan isometri. Jadi kita kena pilih rectangular snap. Okey, yang ini jangan on lah. Snap on ni jangan on. Grid on pun jangan on. Okey, untuk pola tracking, kita ambil pola tracking on. Okey, dengan increment angle dia kita ambil lah 30. Okey, ikut kesesuaian lah. Sebab lukisan kita ni, kalau kita ambil 15 ni, maknanya setiap 15 degree dia akan tangkap satu pola tracking lah. Jadi saya ambil 30 saja. Okey, pastikan ini di right sebab kita nak on. Kita nak on kan pola tracking. Lepas tu object snap, on kan object snap. Okey, pastikan semua di on kan, dibuka kecuali nearest dan parallel lah, parallel. Sebab saya tak suka nearest dengan parallel ni. Jadi saya off kan. Okey, kemudian itu sahaja, kita klik OK. Okey, untuk memulakan lukis pandangan harapan, okey, saya tekan alternate tab untuk ubah. Okey, jadi ni. Okey, saya tekan alternate tab. Okey, untuk tukar dia punya paparan ni. Okey. Okey, tengok kepada lukisan kita. Ini adalah pandangan harapan. Jadi saya nak mulakan melukis, saya akan mulakan dengan, okey, saya ambil bulatan ni lah. Okey, untuk pandangan harapan ni yang akan nampak, okey ni. Okey, ni satu. Yang ini akan nampak, yang ini akan nampak. Okey, jadi kita mulakan dengan bulatan ni dulu. Okey, satu bulatan ni diameter 20 dan jejari 20. Okey, yang kecil ni diameter 20, yang besar ni jejari 20. Okey, jadi saya ambil arahan circle ataupun bulatan lah. CIRCLE, enter. Okey, masukkan center point. Okey, untuk center point ni maknanya titik pusat dia. Saya hanya ambil titik saya letak saja di mana-mana lah. Okey, ataupun saya ni lah, saya tulis lah. Koordinat dia saya ambil. Koordinat dia 30. Okey, maknanya saya letakkan koordinat pada koordinat 30, saya tekan enter. Okey, tu sini adalah koordinat 30 saya. Jadi saya hanya gerakkan radius dan saya masukkan jejari yang kecil. Okey, jejari dia 10. Okey, maknanya 20 bagi 2 tu 10 lah. Jadi jejari dia adalah 10. Saya masukkan 10, enter. Okey, siap.
bulatan yang pertama. Okey, saya tekan enter sekali lagi untuk buat bulatan yang kedua. Okey, saya ambilkan saya gerakkan tikus saya, letakkan ke pusat bulatan yang pertama yang kecil tadi. Okey, saya klik kiri. Okey, saya tarik tikus saya keluar, saya typekan dia punya jari adalah 20. Saya tekan enter. Okey, saya zoom keluar sikit. Okey. Okey, sekarang sudah siap dua bulatan. Okey, kemudian apa lagi yang ada? Okey, dekat sini. Dekat sini ukurannya dia tak berikan. Jadi bila dia tak berikan, apa yang kita perlu cari? Okey, sekejap Dia tak berikan ni panjang ni dia tak bagi Kalau dia berikan panjang ni, senanglah kita nak buat. Okey, ni 50. Okey. Okey, memang tak ada. Memang dia tak bagi. Okey, jadi saya anggap sini adalah okey, saya anggap sini adalah okey, 5 lah. 5 mm. Okey. Jadi saya akan buat satu garisan 5 mm lah. Daripada pusat ni ke hujung ni. Tak boleh Tak boleh bukan sini 5 Sekejap, berapa minit dah? Okey, sekarang ni masalah kita tak tahu berapa di sini. Okey, tak tahu. Jadi saya anggap ini adalah 20. Saya ambil 25. Okey, pusat ni ke hujung ni adalah 25. Okey, pusat ni ke hujung ni adalah 25 mm. Okey, maknanya saya hanya perlu ambil satu garis line, enter. Saya ambil tikus saya letak ke pusat ni. Klik kiri, kemudian saya tarik keluar, saya typekan 25 okey, lepas tu saya tekan enter. Okey, di situ. Enter sekali lagi untuk confirm. Okey, sekarang ni ini adalah 25 lah. Jarak ni ke sini 25. Sekarang saya hanya perlu naikkan garisan ni. Okey, sebanyak. Okey, tengok pun ada lukisan balik. Sebanyak ini 15 ni maknanya atas tu. Jadi maknanya kalau bagi 2 ni 7.5 lah. Okey, maknanya garisan ni saya akan offsetkan ke atas 7.5 dan saya akan offsetkan ke bawah 7.5. Jadi arahan saya ialah offset. OFFSET untuk offset. Offset ni maknanya kita nak alihkan garisan yang sudah ada dengan jarak yang kita ada lah. Jarak kita tahu. Okey, saya masukkan command offset. Saya tekan enter. Okey, offset distance dia. Okey, specify offset distance. Okey, offset distance ialah 7.5. Enter. Select object to offset. Okey, objek mana yang nak offset? Okey, yang ini. Okey. Kemudian masukkan specify point on site. Okey, sebelah mana nak offset? Okey, satunya sebelah atas. Saya klikkan saja dekat sini. Klik kiri. Okey. Kemudian selesai yang atas. Okey, yang bawah pula, yang bawah select objek sekali lagi. Okey, objek ni. Okey, saya tekan pula yang dekat sini untuk yang bawah. Okey, saya tekan enter. Okey, sekarang sudah selesai untuk offset. Okey, yang ini saya boleh delete lah. Okey, tak apalah, biarkan dulu. Cuma sekarang saya nak buang lebihan ni. Okey, saya boleh ambil arahan trim. Okey, trim. Okey, sempadan saya dekat sini. Dekat bulatan ni. Okey. Saya tekan sempadan saya klik enter. Kemudian saya pilih garisan yang saya nak buang. Okey, yang ini 1. Yang ini 2. Saya tekan enter. Okey, sekarang okey, satu lagi yang boleh dibuang ialah dekat sini. Okey, tak apa. Kita buang terus. Saya tekan enter sekali lagi untuk arahan trim.
Okey, saya pilih sempadan saya 1 dan ini sempadan yang kedua. Saya tekan enter. Kemudian saya klik garisan yang saya nak buang. Okey, yang ini. Okey, saya tekan enter. Okey, sudah siap bahagian itu. Sekarang dekat hujung sini mesti ada satu garisan bucu lah. Okey, bucu mana ya? Okey, dekat sini ada satu bucu. Jadi saya akan ambil ni saja. Ini adalah butang untuk buat line, buat garisan. Okey, saya letakkan dekat sini. Okey, dia dah tangkap Okey, tangkap tu maknanya dia telah tangkap end point ataupun titik hujung kita. Okey, kita letakkan hujung ni, klik kiri, kemudian kita tarik, letakkan hujung di bawah ni, klik kiri. Kemudian kita tekan enter. Okey. Kemudian balik kepada lukisan kita. Okey, jarak daripada sini ke sini adalah 50. Jadi saya hanya perlu panjangkan garisan tu untuk 50 milimeter lah. Dan kita ingat ukuran dia adalah straight. Okey, bukan yang ini ya. Yang ini bukan 50, tapi yang ini 50. Jadi balik kepada AutoCAD. Okey, ambil garisan. Okey, letakkan dekat titik hujung sini. Okey, tarikkan ke kanan sehingga ada keluar garisan pola tu. Okey, taipkan jarak dia 50. Tekan enter. Okey, kemudian tarikkan. Okey, ambil saja tertikus kita ni. Okey, teruskan tarik ke bawah untuk buat tebal dia. Tebal dia adalah 15. Enter. Kemudian tarik saja ke kiri dan kita letakkan saja dekat titik hujung ini. Klik kiri. Kemudian sudah selesai, kita tekan enter. Okey. Balik kepada lukisan. Sekarang, okey, dekat atas ni ada satu bentuk ni. Okey, macam huruf P lah, macam huruf P. Okey, sekarang tinggi ni ialah 32 tolak dengan 15. Okey. Jadi berapa? 17. Bukan 17 35 20 17. Okey, 17. Jadi daripada sini ke sini 17. Okey. Okey, saya ambil garisan, saya letakkan dekat ujung ni. Tarikkan ke atas 17, masukkan 17, tekan enter. Okey, enter sekali lagi untuk confirm. Okey, sekarang balik kepada lukisan. Okey, dekat sini. Okey, maknanya bila sini adalah tangent. Maknanya tangent ini ialah garis lurus straight dan dia terus bulatan. Jadi ini adalah sini adalah tangent. Jadi bermakna pusat bulatan ni, okey, pusat lubang ni mesti ada atas garisan ni lah. Jadi dekat sini kita boleh buat satu bulatan lah. Okey, jari dia adalah 10 sebab 20 ni diameter. Okey, 20 bagi 2 dapat 10. Okey, tak apa. Kita buat yang ini dulu, yang besar dulu. Okey, ni dia punya jari 20. Jadi maknanya kita buat satu bulatan dengan jari 20 dekat atas garisan ni. Okey, jadi sekarang untuk menyenangkan kita ambil circle, C-I-R-C-L-E, enter. Kita ambil okey. Tak jadi Okey, saya ambil garisan dulu. Saya letakkan dekat sini, saya tarik ke kiri dan taipkan 20. Okey. Kemudian saya tekan enter. Okey, sekarang pusat bulatan tu mesti dekat sini sebab sini ke sini adalah 20. Jadi ambil saja arahan bulatan. Okey. Okey, masukkan center. Okey, center dekat sini. Okey, kemudian tarik keluar dan dia punya radius dia, jari dia ialah 20. Okey, taipkan 20, enter. Okey, sekarang ini adalah bulatannya. Dan satu lagi bulatan yang kecil, tekan enter sekali lagi untuk bulatan. Okey, letakkan pusatnya dekat sini dan jarinya ialah 10. Okey, 10, enter. Okey, sekarang sudah ada dua bulatan ni. Okey, ini adalah lubang dan ini ialah bulatan lah, silinder. Okey, sekarang saya tengok balik kepada lukisan. Okey, tengok kepada lukisan ni. Okey, dekat sini dia ada satu
satu lengkung yang jejarinya ialah 27.29. Okey, 27.29 dan ianya tangent dengan silinder ni dan tangent dengan silinder yang ini. Okey, silinder ni macam silinder lah, bentuk silinder. Okey, maknanya dia smooth, dia lancar di sini dan dia juga lancar di sini. Okey, tak apa. Sekarang kita buat. Okey, jarinya ialah 27.29. Okey, untuk ni kita kena gunakan arahan circle dan juga TTR. Okey, tangent radius. Okey, ambil circle, CIRCLE, enter. Ambil TTR, enter. Okey, masukkan tangent yang pertama. Okey, tangent yang pertama ambil bulatan ini, klik kiri. Okey, specify for object for second tangent. Okey, tangent yang kedua ialah bulatan ini. Okey, kemudian masukkan radiusnya ialah berapa? 27.29. Okey, masukkan 27.29, kemudian tekan enter. Okey, sudah siap. Sudah terhasil dah bulatan itu. Okey, sekarang kita hanya perlu trim. Okey, saya zoom out. Saya zoom in balik. Okey. Okey, untuk trim, okey, TRIM, trim sempadan saya yang pertama. Okey. Untuk trim, benda yang pertama kita kena pilih ialah sempadan. Okey, pilih ini sebagai sempadan pertama, ini sempadan yang kedua. Kemudian klik enter. Kemudian pilih garisan yang hendak dibuang. Okey, enter sekali lagi untuk confirm. Okey. Kemudian yang ini pun tengok pada lukisan, sebab dia tak ada ni, tak ada bulatan di sini, tak ada bucu lah, jadi kita boleh trim lah ini. Jadi kita ambil enter sekali lagi untuk trim. Okey, sempadan yang satu mesti yang ini, sempadan yang kedua dekat sini ataupun sini pun boleh. Okey, kemudian tekan enter. Okey, pilih garisan yang hendak dibuang. Okey, enter sekali lagi. Okey, sekarang kita buang yang ini, delete. Okey, klik garisan ini, kita tekan keyboard untuk delete. Okey, sekarang sudah siap lukisan kita untuk pandangan harapan. Untuk pandangan atas, okey, rujuk kepada gambar rajah ni. Okey, pandangan atas apa yang akan nampak ialah silinder ini. Okey, yang ini bentuk segi empat yang tidak segi empat ni. Kemudian kita ada satu garisan yang teruslah, satu macam silinder jugalah, macam petak yang ini. Okey, ini tiga benda yang akan nampak bila kita tengok daripada pandangan atas. Okey, tengok daripada sini. Okey, untuk melukis pandangan atas, okey, saya zoom out sikit. Okey, saya scroll, saya gelek tertikus saya, tetapi tak boleh zoom out. Jadi sekarang saya tekan ZOOM, zoom. Saya type ALL, semua. Saya tekan enter. Okey, ini zoom all lah. Okey, sekarang bila saya scroll out, sudah boleh keluar jauh. Okey, sekarang untuk melukis pandangan atas di sini, okey, saya perlukan jarak. Okey, jarak lah. Jadi saya ambil jarak daripada hujung ini ke panggil paksi lah, paksi ini 10, dan kemudian lukisan itu akan berada 10 di sebelah atas, 10 mm. Jadi saya ambil garisan ni. Okey, saya buat saja garisan satu, tarik ke atas 10. Okey, bukan, saya ambil garisan ni, saya letakkan dekat sini, saya tarikkan ke sana. Okey, saya klikkan dekat sini, enter. Okey, kemudian saya panjangkan ini, panjangkan sehingga sini, enter. Kemudian saya escape. Kemudian saya nak pindahkan garisan ini ke atas sebanyak 10 unit. Jadi sekarang saya ambil arahan move, M-O-V-E. Okey, move ni pindah lah. Okey, saya tekan move, saya tekan enter. Saya pilih objek yang saya nak movekan, yang nak saya pindahkan. Okey, kemudian saya klik enter. Okey, saya pilih saya punya base point. Base point ni maknanya titik tapak asas. Okey, sekarang untuk base point saya ambil di sini.
Okey, di sini pun boleh lah. Kat sini pun tak apa. Okey, kat sini klik kiri. Kemudian saya saya tarikkan ke atas ketiku saya dan saya taipkan 10. Okey, maknanya saya pindahkan ke atas sebanyak 10 mm. Okey, sekarang ini adalah satah untuk garisan tengah dia lah. Okey, sekarang saya nak buat satu lagi garisan sebanyak 10 mm di atas ini. Saya ambil offset. O-F-F-S-E-T. Okey, offset ni maknanya macam kita nak offsetkan garisan lah. Kita nak buat satu garisan baru menggunakan garisan yang sudah sedia ada. Okey, saya masukkan offset, saya tekan enter. Kemudian saya masukkan offset distance dia 10. Okey, sama juga 10, enter. Okey, saya pilih objeknya yang nak offset yang ini. Okey, kemudian saya naikkan tetiku saya ke atas dan saya tekan bahagian atas. Okey, sekarang sudah terhasil garisan yang baru. Sudah selesai, saya escape sahaja. Okey, ini adalah garisan baru untuk pandangan atas lah. Jadi lepas ni saya akan tunjukkan untuk pandangan atas. Okey, tengok balik lukisan kita. Okey, mula-mula kita ada satu petak. Okey, untuk senang kita buat satu petak besar. Okey, maknanya dia punya okey, petak tu adalah 50 tambah dengan 25 tambah dengan 20. Okey, tak apa. Okey. Tapi dia punya kedalaman dia 50. Okey, ni 50. Okey, sekarang maknanya untuk saya buat 50, saya ambilkan arahan petak. Okey, kita boleh buat petak rectangle. Okey, rectangle ni petak lah. Okey, saya nak mulakan melukis di sini. Okey, sekarang untuk menyenangkan saya ambil garisan satu. Okey, saya letakkan hujung sini dan saya tarikkan sampai ke atas. Okey, sampailah ada persilangan. Okey, polar intersection ni maknanya persilangan polar. Okey, jadi kita klik saja pada titik X tu. Saya tekan enter. Okey, sekarang saya akan buat petak di sini. Okey, saya ambilkan rectangular pun boleh type R-E-C-T-A-N-G-U-L-A-R. Rectangular, saya tekan enter. Oh, tak boleh rectangle. Okey, rectangle, R-E-C. Okey, rectangle. Saya klikkan di sini untuk bucu yang bawah. Kemudian untuk bucu yang atas saya letakkan saja kat sini dan saya tarik. Okey, tak boleh. Saya tekan tab. Okey, tak boleh. Tak apa, kita buat line saja. Line. Okey, line. Okey, saya letakkan sini, saya tarikkan ke atas sebanyak 50 sebab kedalaman dia 50. Okey, kemudian saya tarik ke kanan sebanyak yang ini. Okey, saya letakkan dekat endpoint di sini dan saya tarik saja naik ke atas. Nanti sepatutnya dia akan keluarlah dia punya polar tracking. Okey, sekarang sudah ada polar tracking. Okey, polar tracking ni kita turut saja sehingga sampai dekat sini. Ada extension dan juga kita klik saja dekat sini. Kemudian kita klikkan ke bawah. Okey, dekat polar intersection. Okey, kemudian kita klikkan dekat sini. Supaya biarlah garisan tu bertindan, tak apa. Nanti kita boleh delete. Okey, dan saya tekan enter. Okey, kemudian saya sudah siap buat satu petak ni. Saya sudah siap. Okey, nampak tak ada dua entiti, satu dan dua. Okey, saya delete yang panjang ni. Okey, saya delete. Okey, sekarang yang ini pun saya delete. Okey, sekarang ini adalah petak saya. Okey, untuk okey, tengok pada lukisan. Okey, yang ini ada satu garisan putus-putus. Okey, hidden line lah, garisan tersembunyi. Okey, biar dulu. Okey, sekarang saya nak buat petak ini. Yang ini, yang atas ni. Okey, lebarnya ialah sama juga ya, 15. Okey, 15. Okey, 15 dan akan okey, 15 daripada sini 15. Okey, sekarang saya akan ambil offset saja. O-F-F-S-E-T, offset. Okey, offset distance dia adalah 15. Saya type 15 dan saya tekan enter. Okey, objeknya yang ini. Okey, dan offsetnya ke bawah. Okey, sekarang sudah ada satu. Saya escape.
Okey, sekarang sudah ada yang petak tu, tapi ada potongan dah dekat sini. Jadi saya ambil line. Okey. Okey, perhatikan untuk bucu ni. Okey. Adalah bucu ini untuk pandangan hadapan. Okey. Okey, bucu ni adalah bucu yang ini. Jadi sekarang untuk senang kita tarik saja yang ini. Okey, kita tarikkan straight ke atas sampai kena dekat sini. Okey, dekat intersection ni. Okey. Dan klik, kemudian enter. Okey, sekarang saya hanya perlu trim. Okey, trim. Okey, ataupun saya klik ini. Okey, saya ambil yang ini, saya tarikkan, letakkan saja dekat sini. Okey, escape. Okey, ini adalah dia punya ni lah. Okey, sekarang yang ini akan ada lah. Okey, sekejap Okey. Untuk yang hujung sini, okey, sebenarnya persilangan ini adalah di sini. Okey, di hujung garisan ini. Okey, di sini. Bukan di sini. Di sini hanyalah anak panah untuk bulatan, tapi persilangannya adalah di sini. Jadi kita hanya perlu tarik satu garisan straight ke atas untuk mencari persilangan itu. Okey. Okey, saya ambil line. Saya letakkan dekat sini. Okey, ni end point ni. Okey, kemudian saya zoom out. Saya tarikkan ke atas. Okay, sampai di sini. Okey. Saya letakkan saja kat sini. Mana? Okey, sini. Polar intersection. Okey, kemudian saya tekan enter. Okey, sekarang saya pendekkan semula garisan ni. Okey, saya letakkan kat sini. Escape. Okey, sekarang saya hanya perlu trim. Okey, trim, trim. Saya pilih sepadan yang ini untuk saya buang yang ini. Okey, saya tekan enter. Okey, sekarang yang ini semua saya delete. Okey, delete. Okey, maknanya yang atas ini hanyalah berhenti sampai di sini saja. Okey, sampai di sini. Okey, yang garisan ini memang tak ada lah. Okey, tengok lagi gambar rajah kita. Okey, untuk petak ni, okey, maknanya dia ada satu potongan lah, potongan yang mana potongan itu bermula di sini sampai di sini. Okey, jadi ini adalah 25. Maknanya 25 ni adalah titik tengah lah, titik tengah antara garisan sini ke sini. Jadi kita cari sahaja titik tengah ni dan kita tarik sampai ke sini. Okey, jadi tengok pada lukisan kita. Okey, sekarang saya hanya perlu untuk titik tengah. Okey, sudah ada di sini. Ini adalah midpoint. Okey, midpoint, titik tengah. Okey, sekarang untuk yang ini saya hanya perlu ambil line satu. Saya letakkan kat sini buat sementara waktu dan saya tarik sehingga persilangan. Okey, perpendicular persilangannya. Okey, saya klik di situ dan saya tekan enter. Okey, sekarang saya ambil satu garisan line. Okey, saya letakkan dekat sini dan saya tarikkan sehingga ke titik tengah. Okey, itu adalah midpoint. Midpoint ni maksud dia titik tengah lah. Okey, saya klik di situ, saya tekan enter. Kemudian saya delete balik yang ini. Okey, delete. Dan saya trimkan yang dua ni. Okey, saya ambil trim, enter, dan sepadan saya di sini. Saya tekan enter dan saya buang 1, 2. Enter. Okey, sekarang sudah siap dia punya pandangan atas secara kasarnya lah. Okey, secara kasarnya. Dan ada dua lubang. Okey, lubang ini dengan lubang ini kita perlu menggunakan garisan tersembunyi. Okey, hidden line. Okey, untuk hidden line. Okey, hidden line saya ajarkan awak untuk tak apa. Untuk hidden line sebenarnya dia memerlukan kita buat layer baru lah. Okey, layer baru ni maksudnya kita ambil satu kertas yang baru, kita tekapkan di atas lukisan ini untuk buat hidden line. Okey, macam kertas yang Luxina lah.
Tapi bila kita tak nak gunakan garisan tersembunyi tu, kita boleh buanglah kertas layer tu. Jadi maknanya yang akan nampak hanyalah yang ini. Okey, jadi kita akan buat layer baru. Layer ni macam kertas yang baru, tetapi dia look sinar dan boleh nampak belakang lah. Okey, maknanya layer ni kita buat dekat sini. Ataupun awak boleh type lah layer. Okey, layer. Enter. Okey, di sini yang ada sekarang, kalau kita tengok di sini, ini adalah kosong. Kosong ni maknanya layer untuk objek lah. Layer kosong, ya, sebab kita tak pernah buat layer baru. Jadi saya hanya perlu tambahkan satu layer. Okey, untuk buat, okey, saya bagikan namanya. Okey, saya renamekan namanya. Saya bagi nama dia hidden. Hidden kerana ianya adalah hidden line. Okey, sekarang untuk hidden ni, okey, nampak tak di sini ada banyak dia punya function lah. Okey, on ni maknanya kita onkan dia. Freeze kita bekukan, lock kita kunci dia. Okey, color ni maknanya warna garisan. Okey, line type ni jenis garisan. Okey, saya klikkan dekat line type ni. Okey. Kemudian saya ambil load untuk tukarkan dia punya jenis garisan. Okey, saya masukkan huruf H. Okey, untuk hidden lah, H. Okey, HID. Okey, tak boleh tak boleh. Bukan di situ. Saya klik kat sini, saya cari H. Tekan huruf H dan dia akan keluar hidden. Okey, saya ambil mana-mana yang saya rasa okey lah. Okey, yang ini saya cuba pilih untuk yang 5X. Okey, saya tekan 5X ni. Okey, saya klik OK. Kemudian saya pilih lagi dekat yang saya pilih tadi di sini. Saya klik OK. Okey, sekarang sudah bertukar menjadi hidden lah di sini. Okey, dan saya klik apply. Saya klik OK. Kemudian untuk buat garisan tersembunyi, saya hanya perlu pilih layer yang saya buat tadi untuk garisan tersembunyi. Okey, saya klik yang ini. Kemudian saya ambil garisan. Okey, saya letakkan dekat sini. Okey, saya tarikkan straight sampai ke atas, sampai ke hujung sini, kerana di sinilah garisan itu berhenti. Okey, saya tekan enter. Okey, sekarang saya trim. Saya buangkan yang lebihan ni. Okey, saya klik di sini, saya tarik. Okey, saya letakkan di sini. Okey, escape. Okey, bila kita tengok ni macam tak ada lah dia punya garisan tersembunyi tu. Okey, tapi kalau kita zoom in, okey, akan nampak sebenarnya dia adalah garisan tersembunyi. Okey, kalau nak tahu benda tu jadi ke tak jadi, kita tengok dekat layout ni. Okey, sekarang sudah nampak bahawa garisan tu memang ada lah. Cuma dalam model kita ni tak nampak. Itu memang saya pun tak tahu sebab apa jadi macam tu. Okey, sekarang ni kita copy yang ini pun boleh, ataupun kita buat garisan lain lah. Okey, kita buat garisan lain. Kita ambil line ni, kita letakkan kat ujung sini. Tarik sampai ke atas. Okey, enter. Kita pendekkan garisan ni, klik kat kiri kat sini dan letakkan dekat sini. Okey, escape. Okey, 2. Kemudian yang ini lagi ada lubang. Ambil garisan. Okey, letak kat sini, tarik sampai ke atas. Okey, enter. Okey, pendekkan garisannya. Okey. Kemudian ini satu lagi, letak kat sini. Tarik sampai ke atas. Okey, pendekkan garisan. Escape. Okey, sekarang. Okey, tengok kat layout. Okey, sekarang sudah nampak dia punya garisan tersembunyi. Okey, ni pandangan hadapan, ini pandangan atas. Okey, sekarang satu lagi pandangan sisi. Okey, untuk pandangan sisi, daripada sini, okey, sekarang kita hanya boleh tarikkan sajalah. Okey, sama macam kita buat lukisan manual. Okey, sekarang saya perlu buat satu garisan di sini secara menegak. Okey, saya ambil dekat model. Okey, saya ambil satu. Okey, sekarang saya sudah tidak menggunakan garisan tersembunyi. Jadi saya hanya perlu pilih semula garisan layer kosong, layer objek, layer asal yang kita buat tadi, yang kita tak buat pun sebenarnya dia sudah ada. Jadi saya klik layer yang asal dan saya pun ambil garisan ni. Saya letakkan kat hujung sini. Saya letakkan kat hujung sini ya.
Okey, sampai di situ, klik, tekan enter. Kemudian saya pindahkan garisan ini ke kiri, ke kanan sebanyak 10 mm. Okey, saya ambil MOVE untuk move. Okey, saya pilih garisan yang saya nak move kan. Okey, yang ini. Saya tekan enter. Okey, specify base point. Okey, base point saya ambil kat sini lah. Dia punya tapak di mana kita nak bergerak. Sebagai rujukan lah. Okey, saya klik di sini. Okey, saya typekan 10. Enter. Okey, sekarang itu adalah garisan tengahnya. Sekarang saya perlu buat satu untuk memudahkan kerja saya. Saya nak tarik-tarik lepas ni. Saya buatkan satu sudut 45 dekat sini. Okey, saya ambil line. Okey, saya letakkan dekat titik tengah ni. Okey, sekarang cuba kita ingat balik macam mana cara kita buat sudut. Okey, sekarang yang ada hanyalah sudut 30, sudut 60. Okey, sekarang untuk buat sudut 45, kita perlu tekan shift, tekan koma. Okey, nampak tak ni? Keluar di sini. Shift koma adalah lambang sudut. Okey, sudutnya kita typekan 45. Kemudian saya tekan enter. Okey. Okey, sekarang sudah jadi sudut 45 dan kita letakkan saja dekat sini. Letakkan saja dekat sini. Okey, dan enter. Okey, sekarang kita hanya perlu tarikkan garisan ini ke bawah. Okey, yang ini sampai ke sini dan ke bawah supaya kita dapat buat dia punya pandangan harapan lah. Okey, untuk pandangan harapan, apa yang ada ialah okey, saya ambil ni. Saya letakkan kat sini, saya tarikkan saja. Okey, enter. Saya letakkan kat sini, saya tarikkan saja. Enter. Kemudian yang ini okey, maknanya okey, yang ini saya letakkan kat sini, saya tarik sampai kena kepada garisan 45 ni. Dan saya tarikkan ke bawah sehingga bersilang di sini. Enter. Okey, kemudian saya tarik yang ini pula. Okey, saya letak di hujung sini, saya tarikkan sehingga kena kepada garisan 45 saya. Okey, kemudian saya tarik ke bawah sehingga bersilang dengan garisan yang ini. Okey. Okey, jangan letak sengit Jangan letak sengit. Pastikan ada lambang perpendikular tu, maknanya dia adalah 90 darjah. Okey. Dan tekan enter. Jadi apa sebenarnya yang saya nak buat ni? Okey, sebenarnya saya nak buat yang ini, bulatan ni. Jadi saya trim lah. TRIM, trim sempadan saya. TRIM, enter sempadan saya. 1, 2, enter, saya buang 1, 2, okey, 3, 4, enter. Okey, ni adalah petak untuk bulatan ni lah. Untuk silinder tu. Okey, kemudian kita ada satu ni. Okey, untuk yang ini kita ambil line. Okey, letakkan dekat sini, tarik sampai kena garisan 45 sampai bersilang. Okey, polar intersection, klikkan dekat sini, kemudian tarikkan ke bawah sehingga kena kepada sehingga di sinilah untuk memudahkan kerja kita. Okey, nanti kita trim balik. Okey. Kemudian saya tarik yang ini line. Okey, kalau awak pandai buat autografik, memang awak akan boleh buat lah. Ingat balik masa awak belajar lukisan hari tu, macam mana awak buat lukisan autografik secara manual dulu. Okey, sekarang saya trim. TRIM, trim. Okey, sini sepadan 1. Ini sepadan tak apalah, 1 saja sepadan. Saya buang yang ini. Enter. Kemudian okey, sebenarnya ada satu lagi di sini ya. Okey, ambil line. Okey, letakkan dekat sini sampai di sini. Enter. Okey. Kita trim. TRIM, trim. Okey, ni sepadan dia, kita buang yang ini. Enter. Okey, trim lagi. Ni sepadan dia, kita buang yang ini. Enter. Okey.
trim lagi. Ini sepadannya, kita buang yang ini, enter. Okey, trim lagi. Okey, sekarang kita hanya perlu delete saja yang ini. Okey, delete. Jangan delete nanti hilang semua. Okey, delete yang ini. Delete yang ini. Kemudian yang ini kita trim lah. Okey, trim, trim. Okey, ini sepadannya, enter. Dan kita buang 1, 2, enter. Kemudian kita ada, okey, kita ada, okey, ada huruf L dekat sini, ada huruf L. Okey, huruf L. Okey, huruf L ni di sini. Okey, huruf L-nya. Okey, ni tak ada ya. Ni tak ada. Saya delete saja. Okey, untuk huruf L kita tarik yang ini. Okey, bucu ni. Okey, tarikkan sini sampai ke bawah ni, straight. Okey, enter. Kemudian huruf L-nya adalah di sini. Okey, satu lagi yang ini. Okey, yang ini letakkan di hujung sini, tarikkan sampai ke sini, enter. Okey, sekarang saya hanya perlu buatkan huruf L-nya. Okey, huruf L-nya ni 1, okey, 2, 3, 4. Enter, dan saya pun delete lah semua yang saya tak gunakan. Okey, delete. Okey, delete. Okey. Okey, itu huruf L-nya. Kemudian di sini pun ada garisan straight Okey, saya ambil satu garisan. Okey, buat sini, letakkan sini, enter. Kemudian sini ke sini, enter. Okey, ini macam sudah betul lah. Okey, kita cuba cek. Okey, huruf L-nya ada. Okey, betul lah, sebab sini adalah smooth, tak nampak dia punya bucu. Okey, sekarang yang tinggal hanyalah garisan tersembunyi. Okey, untuk garisan tersembunyi, okey, tukar balik kepada hidden. Okey, ambilkan garisan. Okey, letakkan dekat sini kerana di sini adalah bermulanya garisan tersembunyi di sini. Jadi, kita letakkan dekat sini, tarik sampai ke sini. Enter. Dan kita pendekkan dia sampai di sini sahaja. Okey. Ini adalah garisan tersembunyi. Kemudian yang ini sama juga. Okey, kita ambil hidden line. Okey, kita letakkan kat sini sebagai rujukan kita. Kita tarik sampai ke hujung sini. Okey, perpendicular. Okey, kemudian enter. Kita pun pendekkan dia punya garisan ni. Pendekkan, letakkan dekat sini. Okey, enter. Okey, cuba cek dekat layout. Okey, sudah ada dua garisan tersembunyi. Kemudian yang satu lagi adalah dekat sini untuk lubang ini. Walaupun nampak macam segaris, tapi sebenarnya dia atas sikit daripada yang inilah. Okey, jadi kita tengok kat model kita, ambil line, letakkan dekat hujung, tarikkan sampai ke hujung sini. Okey, enter. Okey, kita trim. Trim, enter. Ini sempadan. Okey, ini yang nak dibuang. Enter. Okey, kemudian ambil line balik. Okey, saya letakkan saja kat sini. Okey, letakkan sini. Tarik sampai kena kepada perpendicular. Perpendicular. Okey, enter. Kemudian pendekkan dia sampai di sini saja. Enter. Okey, kemudian saya pun buanglah garisan ni. Saya buang yang ini. Okey, saya buang ini, saya buang yang ini. Okey, balik kepada layer kosong. Saya ambil garisan, saya buat satu garisan di sini. Okey, kemudian saya rasa sudah siaplah lukisan kita. Okey, ini adalah lukisan ortografik untuk objek tu. Okey. Okey. Kalau awak nak buat, awak boleh buatlah dia punya garis pusat ni. Okey, pada bulatan biasanya akan ada satu garis pusat lah. Okey, untuk garis pusat kita buat layer baru. Okey, kita buatkan layer baru. Okey, kita berikan namanya CENTER
L-I-N-E. Okay, center line. Okay, huruf besar. Sajalah untuk nampak lagi kemas, kita buatkan huruf besar, center line. Okay, untuk jenis garisannya, tukar kepada, okay, kita load, tukar kepada C. Okay, C ni maknanya center lah. Okay, center line. Saya ambil yang ini ya. Yang ini saya klik OK. Kemudian saya pilih semula yang saya klik OK tadi. Saya OK kan lagi. Kemudian sini sudah tukar. Saya pun OK saja. OK, sekarang saya pilihlah dia punya layer yang baru buat ni. Center. Untuk saya buat garisan titik pusat untuk bulatan ni. OK, saya klik yang ini. Garisan biasa. OK, saya letak kat sini. Saya letak kat sini. Enter, saya letak dekat sini, saya letak dekat sini, enter. Okey, cuba kita tengok dekat layout apa yang jadi. Okey. Tak nampak dia punya center line. Sepatutnya dia ada center line, dia kena putus dekat tengah ni. Okey, tak apa, kita cuba ubah dia punya jenis garisan. Okey, buka balik layer tadi. Okey, dekat center ni kita tukar dia jadi center yang lain. Okey, center line yang lain. Okey, cuba yang 5x. Okey, ambil yang center 2 ni. Okey. Pilih center 2. Okey. Kemudian okey. Okey, cuba lihat dekat layout. Okey, sudah ada. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang balik pada model. Okey, kita buat yang ini pula. Kita ambil line biasa saja. Okey, letak dekat atas ni, letak dekat sini. Enter. Okey, letak dekat sini, letak dekat sini, enter. Okey, cuba kita lihat dekat layout. Oh, nampak lari sikit sebab kita tidak letak di hujung bulatan. Okey, cuba kita ubahkan sikit, kita zoom in. Okey, tarikkan sikit supaya dianya menjadi kena ke. Kita delete lah, kita delete. Okey, saya buat semula line-nya. Okey, letak kat hujung ni. Kita nak cari bulatannya, sepatutnya ada lah. Dia akan keluar untuk pola tracking ni. Tapi disebabkan, okey, ni ada ni. Okey, untuk pola tracking kita cari. Okey, ni adalah bulatannya. Okey, klikkan kat situ, enter. Okey, sekarang kita lihat dekat layout. Okey, sudah jadi dah kita punya center line ni. Okey, sekarang di yang atas ni pun ada center line tapi satu saja. Okey, saya ambil line. Saya letakkan dekat saya tarik kat sini lah. Okey, saya letak kat sini, saya tarik sampai ke atas. Okey, dekat sampai di sini. Okey, saya tekan enter. Saya pun pendekkan semula garisan ni. Okey, saya letakkan dekat sini. Enter. Okey, sekarang tengok dekat layout. Okey, ni adalah center line untuk lubang ni lah. Okey, sekarang untuk yang ini dekat model balik. Senang saja melukis ni sebab kalau kita minat lah, kalau kita rajin belajar. Okey, letak kat sini. Okey, tarik sampai ke atas. Okey, sampai keluar sikit. Okey, kemudian pendekkannya. Pendekkan semula garisan ni. Okey. Zoom sikit. Okey, letakkan kat sini. Okey, escape. Okey, tak boleh zoom out Kalau tak boleh zoom out, awak tekan ZOOM, enter. Tekan ALL, enter. Okey, tu untuk arahan zoom semua. Okey, sekarang yang ini satu lagi ada center line. Okey, ambil lagi line ni. Okey, kita letak kat sini. Kita jangan klik Saya cuba jangan klik, letakkan sikit dan kita tarik untuk pola tracking. Okey, pola tracking sudah ada. Okey, tarik, letakkan kat sini. Kemudian tarik ke belakang, letakkan kat sini. Enter. Okey, untuk yang ini ambil line ni. Okey, saya letakkan sekejap di situ, di tengah tu. Saya tarik ke kiri, cari pola tracking. Okey, sudah ada pola tracking. Okey, letak kat sini, letak ke belakang. Enter. Okey, sudah siap kita punya lukisan. Okey, kita punya lukisan sudah siap.
Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.